Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 216. Ayat 216. Surah Al-Baqarah ayat 216. Sebagaimana kita beritahu sebelum ni, dalam nak memperjuangkan maksud Al-Quran ni, dia mesti ada dua sayap. Pertama, jihad. Yang kedua, infak. Jihad ni pecah dua. Satu muqaddimah, satu kemuncak. Bab muqaddimah ni kena kita sentiasa, mana non-stop. Sifat muqaddimah ni, jihad lisan ni non-stop. Dia tidak tertakluk dengan waktu-waktu tertentu ataupun keadaan tertentu. Dia tak terikat. Selagi peluang ada, selagi itulah kita kena bercakap. Beza dengan jihad kemuncak, iaitu jihad pedang, qital panggil, mana terikat dengan waktu-waktu tertentu. Mana bila waktu orang dalam kita nak bercakap ni, orang halang kita, nak bunuh kita, masa itulah kewajipan berjihad dan tajuk pedang. Orang nak bunuh kita bukan pedang, nak lawan balik. Nak lawan balik, nak pertahankan. Sebab maklumat ada kita. Diwajibkan ke atas kamu. Kutiba alaikumul qital. Bila sebut qital, itu perang lah. Tapi kalau sebut jihad, umum. Mana boleh jadi maksud jihad tu adalah lisan. Boleh jadi jihad tu adalah maksud dia qital, perang. Beza di antara mujahadah dengan jihad. Satu mujahadah, satu jihad. Kalimah serupa. Bila benda tu berkaitan li dhatihi, mana berkaitan hasanun li dhatihi, hasan, baik untuk dirinya. Hasanun li nafsihi, baik kepada diri tuan, diri tuannya, maka dia panggil mujahadah. Betul tak? Baik kepada individu itu, individu itu sendiri, dia panggil mujahadah. Tapi sebut jihad, hasanun li ghairihi. Jihad ni cakap. Bercakap ni baik untuk siapa? Untuk kita dan untuk orang lain. Sama dengan qital. Kita pun untuk orang lain juga. Mana kalau kita yang bermaklumat ni mati, orang yang dalam keadaan syirik ni tak ada dengar penjelasan tentang tauhid, makna nanya orang tu mati kafir belaka, mati yang ada syirik belaka. Jadi atas kebaikan untuk orang lain, maka kita pun disyariatkan. Cuma kita ni mujahadah perasaan. Kita ni makna dia sesuatu perkara yang nafsu benci. Sebab apa? Sebab gi nak mati. Gi nak mati. Nak korban dunia, nak mati. Siapa nak?
Dalam konteks kita, dalam konteks syariat ni, kita diwajibkan berkeadaan berilmu. Sebab apa? Sebab kalau kita salah cara, kita ni dipanggil jalan pintas. Boleh jadi jalan pintas ke syurga, boleh jadi jalan pintas ke neraka. Bila jalan pintas ke syurga? Bila kita konteks jihad kita ni makna ikut cara wahyu. Kan? Ikut tata tertib yang telah ditetapkan oleh wahyu, maka kalau mati syurga. Tapi kalau melanggar tata tertib wahyu, mati-mati neraka selalu. Lepas tu kita untuk elak mati neraka selalu, biar mati syurga selalu, dalam konteks jihad pun, dalam konteks jihad kita ni pun kena ada ilmu juga. Ini satu perbahasan sederhana, jadi kita boleh huraikan ke orang lain. Kadang-kadang kalau kita tak tahu benda ni, kalau orang yang jenis liberal, dia terang kita kata, bila sebut jihad ni kita faham teroris selalu. Sebab kita tak faham. Sebab sebut jihad ni, kita bayang gambaran tu, gambaran kita, bukan daripada wahyu. Jadi salah faham banyak lah. Kita pun tak faham juga ni. Bila nampak hak sebenar, nampak ada unsur pengorbanan. Sanggup mati untuk menyelamatkan orang lain daripada masuk neraka. Pengorbanan. Lepas tu dia kata, wahuwa kurhul lakum. Padahal ia adalah satu yang dibenci bagi kamu. Kan? Fitrah manusia benci mati. Nak tinggal dunia kan? Mati. Lepas mati tak tahu lagi. Jadi itu ada nak tinggal benda-benda yang ada sama kita, nak tinggal isteri, tinggal anak. Kan? Waktu dalam peperangan ni bukan setakat kalau tak mati pun menderita. Kan? Hilang tangan lah, hilang apa-apa lah. Tapi Allah kata boleh jadi. Ini dalam konteks semua perkara, bukan konteks kita lah. Banyak perkara ni kadang-kadang boleh jadi benda yang kau benci ni, sesuatu. Bila sesuatu ni semua, maknanya Allah nak beritahu manusia tak tahu hakikat benda tu baik tak baik. Cuma manusia ada barang dia suka, ada barang dia tak suka. Kan? Bagi manusia secara zahir ni, hak dia suka tu lah baik, hak tak suka tak baik. Tapi banyak tak berlaku lagu tu. Kadang-kadang hak tak suka tu lah baik, hak suka tu lah tak baik. Jadi Allah nak suruh kita fikir. Bila Allah suruh ni, walaupun Allah suruh boleh jadi, bagi Allah bukan boleh jadi, pasti. Cuma lafaz tu macam bentuk nak suruh kita mikir. Bukan paksa, mikir. Boleh jadi hak kau benci tu, wa huwa khairul lakum. Ia lebih baik bagi kamu. Boleh jadi dalam konteks manusia ni, maknanya dua-dua lah kemungkinan. Tapi kalau Allah kata ni, lafaz saja boleh jadi. Tapi pasti ada kebaikan. Macam seorang guru yang yakin bahawa mengaji ni bermanfaat. Dia kata kat murid dia, kepada dia, pergi dulu, kan? Mana tahu esok-esok pandai. Mana tahu esok-esok pandai. Dia tak kata betul pasti. Nak suruh kita mikir, bukan paksa nak suruh mikir. Bila mudahan esok pandai ni, sebenarnya bila mengaji ni insya-Allah lah pandai. Betul tak? Wa'asaan boleh jadi kamu suka seperkara, tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Perkara mu suka tu buruk untuk kamu. Buruk untuk kamu. Sebab Tuhan nak beritahu lemahnya manusia ni, dia tak boleh tahu hakikat benda tu baik ke buruk, tak tahu. Cuma yang dia tahu, dia tak suka. Dia suka, gitu je. Baik tak baik, manusia tak ada maklumat tentang tu. Allah je tahu.
Tapi kita kena faham bila Allah suruh, baik berlakulah. Kan? Wallahu ya'lam. Allah dia mengetahui. Wa antum la ta'lamun. Kamu tak mengetahui. Banyak perkara-perkara duniawi ni kita duk sangka lagu ni hak lagu lain. Ada dua dah double. Takut dah. Makna kita duk sangka oh lagu ni. Kalau lagu ni kan tiba-tiba lagu lain. Disebabkan kita ni tak tahu hakikat perkara tu baik tak baik, makna kita kena ada satu tumpangan jaminan bahawa benda tu baik. Dari siapa? Daripada Allah. Daripada Allah. Bagi kita, walaupun kita tak suka, bila Allah kata baik, baik. Letak kat kita ni, makna dia banyak perkara kita suka ni, kita ingat baik, akhirnya apa dia? Akhirnya menyebabkan kita merana ke dia. Mereka bertanya kepada engkau, yas'alunaka, tentang bulan yang dihormati. Tentang bulan yang dihormati. Lepas tu, apa dia bulan yang dihormati? Banyak benda ni. Iaitu peperangan di dalamnya. Iaitu badan. Kita ni badal kepada asyhari. Bulan dihormati daripada apa ni? Daripada berperang, kan? Tak ada perang. Sebagaimana kita tahu sebelum ni, Arab Jahiliyah ni, undang-undang dia 4 bulan ni diharam perang ni ada dah. Makna diguna pakai dah. Start daripada mana? Turun-temurun. Daripada start dari Ibrahim sampai zaman Arab Jahiliyah ni tahu 4 bulan tak boleh perang. Cuma Arab Jahiliyah ni bila dia nak perang lagi, bila bulan tu contoh bulan Rejab, masuk Rejab dah, kena berhenti perang. Dia pergi lajak. Kita kata tak Rejab lagi lah contoh. Kita anggap tak masuk Rejab lagi. Kita tunda Rejab seminggu contoh. Lama heret sampai tahap berlaku apa tu kesamaran. Dah masuk Rejab ke belum? Dah masuk Rejab ke belum? Kan? Jadi bila berlaku perangan, orang Islam ni memang tak sengaja waktu perang tu ingatkan tak masuk bulan haram lagi. Masuk dah. Jadi orang yang jahiliah ni guna hujah. Tengok ni. Kata nak menghidupkan ajaran Ibrahim. Dia duduk langgar. Cara orang ni kadang-kadang nak. Dia tak sengaja dah. Kita ni manusia. Kita tak kata kita comel. Kita ni banyak kekurangan. Kekurangan kita pergi ngaji ni. Tapi orang ni, dia tak minat dah. Anti dah mengaji ni. Tiba-tiba orang mengaji ni, ada tu sifat-sifat yang mungkin bagi dia tak baik. Dia kata, tengok ni. Kesan mengaji ni. Tak nak kaitan pun. Betul tak? Ni mengaji saja. Perangai tak comel mana. Comel kita. Dia nak kata comel kita tak ngaji. Baik kita tak mengaji ni, kan? Ni mengaji-ngaji saja. Perangai tak comel mana. Jadi kita jawab lagu mana lagu tu? Nak jawab lagu mana? Kan? Memanglah kita ni manusia, kan? Maknanya kita ada satu semangat untuk kita ni, kan? Kalau orang kacak lagu ni, dia kata apa? Kan? Memang apa tu comel. Kita ni banyak kekurangan, tapi wahyu beritahu kita bahawa walaupun tak comel, makin mengaji makin comel. Tapi orang yang comel tak mengaji, walaupun asal comel sifat, tapi makin tak comel. Sebab sifat ni berubah ke arah baik tak baik. Kan? Orang mengaji bermula daripada tak baik akan jadi baik. Sebab sifat baik Quran ni akan jangkit kita.
Sifat baik Quran ni akan jangkit kita. Kita ni tak comel. Maulana kata, kita ni kekurangan, cemar, kan? Kita duduk dengan barang suci. Lalah dengan kita jadi baik. Pada Allah mana sikit-sikit dia buang sifat buruk kita, jangkit sifat baik wahyu ni jangkit kita. Bila kita jauh dengan Quran, maknanya kita dekat dengan siapa? Syaitan. Kan? Wa may yakuna syaitan qarina fasa'a qarina. Maulana kata, bila dekat dengan syaitan, sifat syaitan tu jangkit kita. Kan? Jadi sebab tu kita kata, kalau tak mengaji Quran ni memang comel, tapi makin tak comel. Sifat syaitan tu jangkit kita sebab kita duduk dekat dengan syaitan. Walaupun kita tak jawab kat dia, tapi bagi kuat semangat kita ni, kita ada satu kepahaman. Nanti lah, dia tak ya juga, baik tak mengaji yang sudah. Dia tak ya juga, baik tak mengaji. Baik tak mengaji rupa dia. Jadi lafaz-lafaz lagu ni kita kena faham. Bila kita jauh dengan Quran, kita akan guna. Dia kata nak hidup ke ajaran Ibrahim, dia langgar tu. Mula kau berat lagi. Kan? Katakanlah qitalun, berperang di dalam bulan itu kalau sengaja, dosa besar, kabirun dosa besar. Kalau sengaja. Kalau tak sengaja tak apa. Ni tak sengaja. Kalau sengaja dosa besar. Kan? Tapi Allah jawab, wasaddun, dan mu yang menghalang dari jalan Allah. Dia ada wasaddun an sabilillah. Patu wa kufrun bih, mengingkarinya. Patu tiba-tiba wal masjidi. Dia kena buat andaian dalam kurungan wasaddun anil masjidil haram. Menghalang dari masuk ke Masjidil Haram. Dia tak faham ni. Kan? Tiba-tiba wal Masjidil Haram dia. Maksud dia wasaddun anil Masjidil Haram. Dia maktuh kepada hak atas. Wasaddun an sabilillah, menghalang dari jalan Allah dan mengingkarinya. Kan? Kufur kepadanya. Lepas tu tiba wal Masjidil Haram. Kena buat dalam kurungan wasaddun hak atas. Anil Masjidil Haram, menghalang dari orang masuk ke Masjidil Haram. Lepas tu usir pula, mengusir penduduknya darinya. Akbaru indallah, lebih besar di sisi Allah. Jadi kita ni ada jawapan. Memanglah kita ni tak comel, itu kita mengaji tu. Tapi kalau jauh dengan wahyu, kan, lagi tak comel. Lagi tak comel, walaupun comel makin tak comel. Hak mengaji wahyu tak comel makin comel. Tak boleh jawab dia sebenarnya. Jawab dia lagi dia sakit hati kita segar sudah. Untuk kita, bagi semangat kita. Dia untuk kita aja. Ada kacau lagu tu kita kata apa? Memanglah kita tak comel, kita tak comel kita mengaji ni. Tapi Allah kata, kalau orang tu tak comel, iaitu saya, bila makin mengaji makin comel, Allah kata. Kan? Tapi Allah kata juga, kalau kita yang tak mengaji ni memang sifat comel, kan, bukan makin comel, makin tak comel, dia akan kurang, dia akan turun ke bawah. Kan? Makna orang yang mengaji dia akan makin baik, orang tak mengaji dia akan kadang makin buruk. Wal fitnatu, sebab apa? Sebab fitnah apa ni? Semua fitnah dalam Quran ni merujuk pada fitnah apa? Syirik. Mu ni hanya terlanggar, bukan melanggar, terlanggar. Bulan dihormati, bukan niat pun, terlanggar. Kerana nak menghidupkan tauhid, bukan sengaja, terlanjar.
Terlanggar. Bukan melanggar. Melanggar dosa besar. Terlanggar. Kenapa? Nak menghidupkan tauhid. Mu ni langgar-langgar ni kerja mudah. Lepas tu mu menghidupkan syirik pula. Jadi fitnah syirik itu lebih dosa besar daripada minal qatli, pembunuhan. Mana satu lafaz teks, dia kata kita ni walaupun tak mengaji, kita ni comel kan, kita ni comel perangai, tak mengaji je. Kita ni comel perangai, tak mengaji je. Benda tu dalam asbab ke luar asbab? Meletak nilai ni dalam asbab ke luar asbab tu? Kita ni comel, cuma mengaji je daknya. Mu ni mengaji saja kan, comel kita pada mu kan. Comel tak comel ni sepatutnya yang letak dalam asbab ke luar asbab? Wahyu kena letak. Mana kita kena kata, mu kata comel tu siapa kata? Mu kata ke wahyu kata? Padahal wahyu kata kan, sombong dengan wahyu tu hak paling berat, tak comel. Jadi kalau ikut masa apa? Kalau ikut apa? Kalau ikut mereka ni, tak sudah-sudah. Sebab mereka ni set dah. Wala yazaluna. Mereka ni mulut, bagian mulut, bagian badan ni buat kerja yang mau nak bagi tak edih. Nak harap mereka nak menghidupkan benda yang tak hidup ni, dah. Tapi nak bahagia bagi mati ni memang, nak bagi hidup dah. Nak bagi mati ni memang itu mana benda duduk sekali. Nak bagi hidup dah. Cuma kalau boleh nak bagi, dia nak bagi hidup dah sekali. Lepas tu nak bagi mati pula. Faham tak? Wala yazaluna. Kalau la ni tidak, yazaluna ni sentiasa. Bila tidak sentiasa apa? Tidak sentiasa pula. Tidak hilang. Tidak hilang. Cikgu Syafi'i di kelas, contoh ni. Tidak hilang. Cikgu Syafi'i di kelas. Maksudnya cikgu sentiasa Cikgu Syafi'i di kelas. Jadi bahasa Arab ni dia macam tidak hilang. Tidak hilang ni sama dengan apa? Sentiasa. La ni tidak. Yazaluna, mereka hilang. Tidak mereka hilang. Mana apa? Sentiasa. Mana tak berhentinya? La tu tidak. Yazaluna ni mereka hilang. Sama dengan tidak mereka berhenti. Payah. Kan? Straight senang bahasa Melayu tak? Mana tidak hilang, tidak berhenti, sentiasa mereka memerangi kamu. Yuqatilunakum. Nak bagi mereka berhenti tak sekali. Sehinggalah hatta yaruddukum. Mereka mengembalikan kamu dari agama kamu. Dari agama kamu yang sekarang ni kepada apa? Kepada asal semula. Ini istata'u. Selagi mereka mampu. Jika mereka sanggup. Mana sesanggup mereka buat juga ke mana pun. Dia kaedah lagu ni. Dia kemungkinan dua je. Kalau kita mengaji, kita nak makin mengaji, kita nak orang mengaji macam kita. Dia sifat baik. Kita nak orang, kita bila kita dapat sesuatu, kita nak orang dapat juga. Sebab baik. Sifat baik. Fikir orang nak bagi kita dapat, kita nak orang dapat juga. Bila kita tak mengaji, biasanya kita tak usah ngaji dah.
Kita nak orang tak ngaji macam kita juga. Jangan jadi lagu tu. Jadi macam-macam lah berlaku. Perkataan-perkataan tu, hata-hata dah satu. Dia tak mengaji dah. Dia nak kita tak mengaji macam dia. Jadi, kalau kita tak mengaji, sifat tu akan muncul pada kita. Kalau kita mengaji, sifat baik dapat kita. Maknanya kita mengaji, kita nak orang mengaji juga. Sebab apa kita nak orang ni jadi baik juga, dia selamat juga, suka juga, selamat. Jadi, apa tu? Mana-mana kita nak, hak kita dapat kita nak orang dapat juga. Sifat baik. Dalam konteks kalau kita tak mengaji, kita nak orang tak mengaji juga. Jadi kita nak jadi orang lagu mana? Nak kebaikan kepada orang lain ke nak keburukan? Kalau kita nak kebaikan, kita kena start dulu. Baik. Jadi kita kena faham kalau benda-benda ni tu baik. Mana dia kata apa? Mau ngaji dapat apa? Adalah dekat wa ila. Wa dan ila kepada kita. Atau kita kata apa? Tak dekat mana ni? Tak dekat mana. Baik kita tak ngaji rasul ni. Saja lagu tu. Baik tak ngaji macam kita ni. Nak perkataan tu. Wa man yartadid. Barang siapa yang murtad minkum dari kamu. Mana balik ke belakang. Jadi balik ke belakang ni mengabaikan wahyu, makna tidak menikmati makna wahyu ni, balik ke belakang dah lama. Tidak menikmati makna wahyu ni, balik ke belakang. Menikmati makna wahyu ni ke depan, dia maju ke depan. Wa man yartadid minkum, barang siapa yang murtad dari kamu, dari agama ni. Tapi kalau ada harapan untuk balik semula tak? Orang murtad ni. Ada harapan balik semula tak orang murtad? Ada. Tapi dalam sejarah biasanya kembali semula tu sekali. Lepas tu Al-Quran kata, barang siapa yang beriman, kufur, sumasdadu kufra, lalu bertambah kekufuran. Makna tidak pernah berlaku dalam sejarah orang murtad kembali, murtad pula, kembali pula tak. Dia setakat 2 kali je. Tuhan ni terima banyak kali mana pun, tapi taufik ni dari kita ke dari Allah? Mana kalau dah 2 kali murtad ni, Allah tarik apa? Tarik taufik nak balik semula. Lepas tu dia kata, barang siapa yang murtad lalu mati dalam keadaan akidah apa? Akidah kekafiran tu lah. Kan? Dia murtad. Lepas tu mati berkeadaan akidah kekafiran. Akidah dia tak betul. Asal Islam dah. Lepas tu murtad. Mati berkeadaan akidah hak tak betul tu. Kenapa dia kata lagu tu? Sebab kemungkinan kembali semula tu ada. Untuk kali pertama. Tapi tidak pernah berlaku kali kedua. Kena faham tak ya? Lek Allah, kalau kita murtad, nak balik 10 kali pun Allah terima. Tapi kena faham, benda tak berlaku dalam sejarah. Tak pernah berlaku. Kalau kesalahan yang bukan berkaitan dengan akidah ni, banyak kali kan. 1000 kali macam kita sendirilah kan. Insaf buat pula ni, termasuk Diriana ni. Insaf buat pula. Ni bukan akidah. Bila kita Malaysia, kita keluar dari Islam, biasanya setakat dalam sejarah dunia ni tak ada. Dia keluar kali kedua, lepas tu masuk semula tak ada. Kalau pertama ada rekod dia murtad, lepas tu dia balik pula ada. Macam apa tu, kita kenal satu perempuan ni dekat tempat kita mengajar tu, kita mengajar anak yatim tu. Tanya dia gaya ni macam apa tu, dia dah bersabar. Tanya ada adik tak? Ada. Tanya ada adik-adik tak?
Dia jawab, ada murtadah. Kejut kita. Kita tanya ada ke tak, dia jawab dua jawapan. Ada murtadah. Kejut kita. Macam mana boleh murtad kata? Dia kata dia apa tu, dulu dia kata ceritalah kan, dia bila kahwin apa tu, kahwin dengan orang Melayu ni. Ayah dia ni asal mak dia ni bukan Islam. Kahwin orang Melayu kita, masuk penjara. Masuk penjara. Lepas tu dalam keadaan masuk penjara barangkali lah, kakak dia murtad. Kakak dia ni macam hilang, putus hubungan. Lepas tu mak dia ni lepas putus, bila cerai dengan lelaki Islam ni kan, murtad juga mak dia dengan dia sekali. Biasa anak ni ikut mak lah. Dia cerita. Lepas tu bila mak dia ni sakit, kanser tahap 4. Anak pernah cerita dah kelak dia ni daurah lepas. Yang teringat tajuk ni. Bila mak dia kena kanser tahap 4, mak dia bawa dia ni masuk Islam semula. Mak dia bukan orang bawa, mak dia sendiri bawa dia pergi daftar Islam semula. Allah. Lepas tu mak dia meninggal. Ada beradik belah mak dia ni ada Islam, ada tak Islam. Adik-adik dia ada usaha pergi masuk dan terbina tahfiz. Tanya dia mu ni waktu sekolah, waktu sampai dah jawab apa? Kita tak sekolah ustaz. Allah kasihan. Dia kata sekolah rendah ni dia tak sekolah sebab apa? Mak dia kena cari duit. Dia mak dia kunci dalam rumah. Kunci ni sebab dia budak kan, siapa nak jaga, nak bagi suruh orang benda, tak ada duit. Duduk dalam rumah. Dia kata dia belajar baca dan tulis sendiri. Oh kasihan lah. Dan ni besar dah, umur 17 tahun, 16 tahun, 17 dah, 17 kan 16. Badan dia tinggi, orang Samoa. Oh kasihan. Lepas tu dia kata masa mak dia mati tu umur dia 14 tahun. Baru dia masuk tahfiz ni. Tapi tengok dia ni macam jiwa, kita tengoklah Zahir ni tengok macam jiwa tu lasak. Sebab dia ni macam ibarat macam sendirian kan. Mak ayah tak tahu ke mana. Mak mati dah. Lepas tu kakak murtad. Dia sorang-sorang. Kita tak boleh bayang macam mana orang tak ada adik-beradik, mak ayah mati. Ayah duduk penjara tak tahu mana. Mak mati dah. Kita tak boleh bayang perasaan dia tu nak ke mana. Kata kena bersyukurlah kita ni. Budak tahu ke apa? Kesian kat kita nak sampai tahap mana. Dia tu mengapa Quran ni orang paksa aku mau pilih sendiri. Kita pilih sendiri tak, saya ni nak ngapa Quran. Inilah. Tak start ngajar kita. Ada hal dah 7 nak kita nak start balik kelas anak yatim. Dah lapar lah. Tu stabil dulu. Mereka itu habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Sia-sia amalan-amalan mereka. Kenapa sebut amalan-amalan? Banyak saja. Dalam Quran ni bila sebut tentang bila amalan ni baik, dia sebut saja amalan. Bila amalan ni sia-sia, dia sebut banyak. A'mal, banyak. Jadi banyak saja. Tang baik dia sebut saja. Pun boleh bantu buat baik. Kalau buruk banyak saja. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat. Sia-sia. Sebab kalau akidah tak betul, habis belaka. Wa ulaika ashabun nar. Dan mereka itu adalah penghuni kekal neraka. Penghuni neraka, gerantanah neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Innal ladina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman tengok hajaru ni mujahadah ke jihad? Hajaru mujahadah, dalam konteks diri sendiri mujahadah kan, dalam konteks diri sendiri mujahadah, dalam konteks orang lain jihad dia panggil. Kalimah serupa. Satu mujahadah, satu jihad. Tapi mujahadah konteks dia sendiri, jihad untuk orang lain. Hajaru ni, hijrah ni untuk diri sendiri.
Wajahadu, untuk orang lain. Fi sabilillah, pada jalan Allah. Kita nak pergi faham Macam kita contoh kelas kita ni, atas maksud nak bawa manusia ni kepahaman akidah yang betul, tauhid, risalah, akhirat. 3 poin. Kan? Mana contoh kita infak atas maksud tu, kita nak semua orang faham tauhid, kita nak semua orang faham risalah, kita nak semua orang selamat di akhirat. Atas maksud tu kita pun infak. Kan? Infak ni panggil infak fi sabilillah. Beza apa? Sedekah. Sedekah konteks nak bagi makan, kenyang. Kan? Makan kenyang. Konteks apa? Konteks duniawi dia. Hak ni konteks ukhrawi dia. Beza. Kan? Mana nilai dia, nilai kekenyangan dia duniawi. Ada dah nilai akhirat dia, esok akhirat. Kan? Sebab tolong duniawi orang lain adalah balasan akhirat. Tapi macam mana balasan tolong ukhrawi orang lain? Sama tak? Lain. Lain. Bila maksud, bila jelas, kita tahu ni satu projek nak bagi faham orang ni, bagi orang faham belaka tauhid. Kan? Bagi orang belaka selamat di akhirat. Tauhid tu jelas. Bukan makna lafaz tauhid tu kadang-kadang kita sebut saja tapi tak jelas. Mana tauhid ni memang jelas. Seperti mana Al-Quran kata. Dan kita bawa, makna kita nak mengajak semua orang ni kepada makna ni. Sebab makna ni ya selamat. Lepas tu orang pun banyak yang mengikuti. Lepas tu dalam konteks orang mengikuti tu ada orang infak. Nilai infak ni tak serupa dengan nilai sedekah konteks duniawi. Tak sama. Jauh beza. Ini berkata fi sabilillah ni. Wajahidu fi sabilillah. Jihad. Dalam konteks jihad ni kadang-kadang bukan semua orang kaya. Ada orang miskin, ada orang kaya. Kan? Dalam konteks jihad ni tak? Dia perlu modal. Lepas tu ada orang infak untuk modal tu. Kan? Pahala jihad satu hal. Infak untuk tajuk jihad lain. Macam kita ni tak? Macam kita. Bukan saja. Cikgu Syafiq esok kalau habis ngaji daurah kan, dia buat kelas. Biarlah jiran dia je ikut contoh lah, ataupun saudara. Mana tajuk jihad lah tu? Jihad sebab untuk orang lain, untuk akhirat orang lain. Lepas tu kalau orang bagi modal atas tajuk tu lain. Dia tak serupa dengan sedekah konteks duniawi. Tak serupa. Tak serupa. Dia maksud tu lah yang menentukan nilai infak. Macam kita buat masjid, tak tahu ke apa dia buat masjid ya. Kita tak jelas maksud lain. Kita tahu atas maksud ini, mana kita nak bawa semua manusia atas makna tauhid ni. Jadi kita nak duit ni untuk atas tajuk tu lain. Sebab tu kalau orang ni dia infak, dia tak faham apa dia infak ni, tak serupa dengan dia atas kepahaman lain. Kan? Dia jelas maksud tauhid ni. Dan dia tahu bahawa ini usaha untuk bawa makna tauhid ni. Lepas tu dia infak. Tak serupa dengan orang bagi tak tahu apa, tak serupa. Faham tak? Jadi dia bergantung kepada kita faham maksud had ni atas konteks ni. Lepas tu kita nak sumbang juga lain. Kan? Kita kena faham maksud tu. Jadi makna dia orang yang bagi sumbangan yang tak tahu apa dengan orang bagi sumbangan dengan faham maksud dan dia nak atas tajuk ni lain nilai. Lain. Dia tahu ini ada satu jalan untuk maksud ni. Dan dia nak dapat bahagian saham juga, bahagian yang cakap lah. Dia ni tak ada bahagian cakap, dia nak infak juga. Lain, tak serupa. Dengan dia bagi tak tahu apa. Tak tahu ke mana, dia tak tahu, lain. Beza. Ada pahala tapi tak serupa dengan jelas maksud dia. Faham tak kita beritahu ni? Macam daurah asal kita walanya mana asal daurah pertama kali dia tak sampai 10 orang.
Dan dia ramah sampai tahap daurah yang last jadi dia kata 2019 dia kata siapa-siapa yang dah mari harap-harap tahun ni jangan mari sebab nak bagi peluang kepada hak yang baru mari. Kan? Bayangkan semua orang yang mari itu termasuk diri saya tak faham makna tauhid yang Tuhan nak, tak faham. Memang kita tahu tauhid ni sebut biasa tak sekolah. Tapi sebagaimana yang Quran kendaki tak tepat. Kita jahil dulu kita. Dan kita rasa suka. Sebab apa? Selama ni kita tak faham, baru kita faham. Bayangkan, bukan kita seorang. Lepas tu dia mengajar pula. Lepas tu kalau orang sumbang atas masuk tu, banyak orang faham. Lepas tu dia buat kelas pula, dia mengajar pula. Banyak orang yang diselamatkan. Maknanya orang yang dalam keadaan tak tahu benda ni salah, diselamatkan, jadi tahu. Lalu dia pula ajar orang lain pula. Banyak orang yang sedar. Seluruh negara sedar, kan? Maknanya bagi kita lah nampak jalan hala tuju tu nampak. Lepas tu kita mesti nak infak. Banyak orang infak. Sama tak dengan kita infak tak tahu gapo. Nak mana pergi tak tahu. Kita tahu tengok infak gitu. Sama tak? Tak sama. Sebab tu bila kita duduk dunia mengaji, kita tahu ke mana hala tuju. Kalau kita infak ni duit kita tahu. Lain. Dan kita bagi dah gitu. Kita kelas tak gimana? Lain. Lain, tak serupa. Sebab kita tak tahu maksud apa? Tak tahu, tak jelas. Kita kata ada pahala. Cuma nak kata serupa ke tak? Tak serupa. Sebab dia tahu makna atas maksud apa. Dia tahu. Ke mana nak pergi, dia tahu. Natijah dia tahu. Dan nampak mana makin rata-rata kita tanya, awak kita pun asal tak tahu apa juga. Masa gigi blur tak faham apa. Istilah ilah tak faham. Tupangan hati tak faham dulu. Kan, jenang apa tu? Tak faham kita terus terang kita tak faham. Beza 2015 zaman tak faham dan zaman faham banyak benda, banyak beza jauh. Tu kita bukan kena seorang ramai. Murid-murid kita tengok dalam mana? Brunei. Apa tu dekat mana-mana orang daripada Kedah ada. Dia jumpa Brunei ada. Baik dia balik dia buat daurah pula tempat dia. Mana guru kita kata balik buat daurah tempat. Cuma kita tak mampu dah buat 50 hari. Orang bisa dah kita setahun. Dia pun setahun ke asal. Mula-mula setahun juga. Kan? Kita mula fikir boleh habis 50 hari. Boleh habis dia. Bila kita mengaji ni kita nampak mudah agak apa tu Quran ni. Mengaji mudah, mengajar mudah, nampak mudah dulu nampak susah. Mula-mula. Allah Taala bagi kemudahan banyak. Dan kita tengok kita fikir berapa dia ni banyak pahala dia. Lepas tu orang sumbang tu atas maksud tu Allah. Lepas tu guru dia lagi. Dia cerita guru dia dekat Pakistan kan. Gigi tengok. Secara zahir tak nampak. Tapi banyak pahala. Sebab seluruh negara orang Malaysia balik buka kat Malaysia, orang India balik buka kat India, makna seluruh dia mungkin mengajar orang yang balik tempat dia, tapi bila dia balik, orang tu balik ke negara dia ngajar kampung dia pula. Mana kita ada rasa contoh murid kita hak ni ya. Tapi bila kita mengajar ni dia jadi lagu lain. Kawan ni contoh daripada sini ke sini, daripada sini. Jadi kita ajar 30, lepas tu kemam biak banyak. Lepas tu orang yang sumbang tu atas masuk tu hak semua dia jelas, dia tahu untuk masuk ni kita sumbang. Dengan orang yang tak tahu apa bagi gitu, tak tahu apa mengaji pun tak. Cuba kita tanya hati dia orang kita, sama tak nilai infak tu? Sama tak? Tak sama. Makna nilai, bayangkan nilai ni menyebabkan dia ni di dunia hilang dahaga. Contoh kotak makanan, ada pahala tak? Ada kan? Kalau nilai infak dia tu menyebabkan harga dia sesaat di syurga, banyak mana? Dia infak tu, kawan dapat nikmat,
harga sesaat di syurga tu sama tak nikmat sesaat di dunia? Buat bandingan lagu tu. Nah, mana kes apa tu pengajian ni menyebabkan orang ni betul akidah dia contoh. Lepas tu selamat akhirat dia contoh. Dia masuk syurga atas pengajian ni contoh. Lepas tu kita infak atas maksud ni. Jadi kita tindas dia bukan nikmat hilang kelaparan. Nikmat makanan di dunia bukan. Itu ada pahalanya, tapi bagaimana nilai pahala nikmat makan senang di akhirat atas faktor infak tu jauh beza. Betul sebut infak fi sabilillah ni barang suku, bukan kita jangan barang satu tak lain. Sedekah kepada orang miskin ada pahala kan, tapi nilai ulaika yarjuna rahmatullah, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kita ni nak kata hijrah kita ni. Hijrah daripada dunia tak mengaji kepada dunia mengaji. Mujahadah tak? Mujahadah. Mana kita mujahadah. Makna tu ada kita. Dulu kita tak mengaji. Sekarang kita mengaji. Hijrah tak dalam kotak kita? Hijrah. Lepas tu, bila kita mengaji, kita ada tak usaha nak cakap dengan orang lain. Dan kita tak faham. Ada. Jihad. Walaupun tak faham. Bukan mesti kelah. Balik saya bang ada kopi, tajuk ni. Jihad juga. Cakap. Apa tak? Ataupun dalam konteks apa? Jihad dalam konteks infak. Tajuk suku. Lepas tu kenapa? Mereka ni harap nak rahmat Allah. Kan? Ganjaran dia, Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun, maha penyayang. Maha pengampun, maha penyayang. Kita nak apa? Kita sekarang duduk satu negara lain. Bukan negara kita ni. Negara kita asal syurga. Betul tak? Tok kita duduk sana. Kita ni sekarang bermusafir ke negara lain. Bila kita musafir negara lain, mesti kita niat nak balik negara kita balik. Takkan nak pergi negara lain. Betul tak? Nak balik negara kita balik dengan selamat. Tuhan kata tak selamat, akidah mesti betul. Kan? Kepahaman mesti jelas ke sudut dalaman luaran. Nak jelas kena mengaji. Jadi bila kita faham lagu tu, kita pun mengaji. Bila kita mengaji, Allah kata bila dapat pengampunan, makna dia mudah balik dengan selamat. Tu nak bagi faham. Bila mu dapat pengampunan, makna Allah tak fikir dah dulu mu macam mana. Tapi Allah tengok sekarang. Sekarang ni mu mengaji. Ini aku suka. Lepas tu bila mengaji, mu makin jelas, aku suka. Bila makin jelas, makin berubah, aku suka. Akidah pun makin betul, aku suka. Amalan makin betul, aku suka. Bila aku suka, ke mana aku buat? Pergi ke syurga sebab aku ampun. Hak dulu aku ampun habis dosa, lepas tu mati aku bawa masuk syurga. Okay, ayat seterusnya dia panggil Zul Wajhain. Apa dia? Zul Wajhain. Dia ada dua wajah. Dua wajah. 5 perkara ada 2 wajah. Kan? Dalam konteks apa kita bincang sasa? Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau tentang arak dan judi. Tentang arak dan judi. Okay, arak dia panggil apa? Al-khamri. Dalam bahasa al-khamri mana apa? As-satri. Menutup. Kenapa dia panggil arak menutup? Sebab arak ni menutup akal manusia. Kan kalau dalam surah An-Nur dia panggil tudung orang mana panggil khumur. Wal maisir, apa dia? Judi. Dia judi ni mudah ya. Nak bagi faham, mesti ada 2 rukun. Makna bila ada 2 rukun ni makna dia kira judi. Pertama, masa-masa belum modal. Yang kedua, ada yang suka, ada yang duka. Maka dia di mana judi. Macam mancing.
Kita buat peraduan memancing kan? Peraduan memancing. Tak salah peraduan memancing ni. Tapi kita ambil masing-masing modal. Orang yang masuk peraduan mancing ni kan, keluar RM10, 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 RM10. Lepas tu kita beli hadiah, pakai duit tu. Maka ada tak yang suka? Ada. Dapat nombor 1. Ada tak yang kecewa? Ada. Maka dia jadi nama judi. Tapi dia boleh mana tak judi, dengan syarat duit tu untuk makan, hadiah tu daripada lain, daripada sumber lain. Tak apa, tak jadi judi. Dan ni kebanyakannya orang nak mudah, orang buat lagu tu. Telinga burung orang buat lagu tu kan? Tapi tak boleh tuduh lah. Tapi nak mudah lagu tu lah. Dan pula biasanya pengajar-pengajar nak untung. Dia kata boleh untung tak sini, sebab dia bagi hadiah ni baru separuh. Ahli mana modal masuk peraduan tu, contoh untung 1,000 kan, 500 bagi hadiah, hak pengajar 500 dapat. Betul tak? Contoh lah, mana dia dapat boleh untung ni dia. Jadi niaga. Tak salah. Jadi makna judi tu lah. Ada satu lagi kita nak bincang tentang kutu. Kutu pun zul wajahain, ada dua wajah. Boleh jadi judi, boleh tak jadi. Boleh jadi judi, boleh jadi tak judi. Mana nak jadi judi tu cara kita, daripada kita, tak jadi judi pun daripada kita. Macam mana cara jadi judi? Bila ada undian, masing-masing nak berebut tarikh, jadi judi. Tapi kalau kita nak elak jadi judi, mudah, boleh. Mana judi tak berlaku. Cara apa? Masing-masing tak kisah. Mu nak pula kita tak apalah, bagi dia dululah, kesian. Bagi dia dululah. Mana tidak ada undian, mana masing-masing tak kisah duk bulan apa. Kawan ni nak dulu, bagi dia dulu. Kawan ni rasa tak penting mana, dia pilih kemudian gitu. Tak ada undian. Tak ada unsur hak bahagia, tak ada unsur suka, tak ada unsur duka. Kes apa? Kes undi kena hujung sekali. Oh, nanyalah kita lagu ni. Main-main dah dua tahun pula, contoh tak? Jadi bila ada keluar modal, ada hak bahagia, ada hak kecewa, maka makna judi tu ada. Tak kira lah apa, makna judi tu ada. Jadi kita boleh buang. Tapi jadi bukan makna judi. Bukan salah main kutu tu. Buang makna judi tu. Daripada mana? Jangan kita buat undian. Mu nak bila? Bila mu nak, kita nak bulan 2, bulan 3. Mana saling tolak langsung. Masyarakat, mu nak apa? Kita ujung-ujung tak apa. Kita boleh dakwah, kita nak guna selalu. Contohlah. Tak apalah. Tak apa, jadi ni. Yang ada undian. Undian ni, mana bila undi-undi ni ada, mana tiba-tiba kita nak awal dapat hujung. Kan? Kita ingat hujung dapat awal. Betul tak? Jadi di mana ada dua wajah ni? Kan? Di mana ada dua wajah ni? Dia katakanlah pada kedua itu ada dosa yang besar. Ada dosa yang besar. Kan? Mana nak tahu judi dengan dengan arak ni dosa besar. Lek syariat dosa besar. Lek duniawi ada manfaat. Lek duniawi ada manfaat. Tapi linnas. Maksud linnas ni li ba'dhin nas. Bukan semua manusia, sebagian manusia aja. Maksud linnas ni bukan semua manusia. Maksudnya li ba'dhin nas, sebahagian manusia. Kan? Jadi di mana kita kata dua wajah ni? Konteks duniawi ada kebaikan. Konteks syariat keburukan. Nampak tak? Dua wajah. Konteks duniawi nampak macam ada kebaikan. Konteks ukhrawi, konteks syariat keburukan. Dua wajah.
Makna dia sudut syariat, dia dosa besar. Dia sudut duniawi, bermanfaat kepada sebahagian manusia. Tapi Allah kata, wa izmuhuma, dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya. Nampak tak? Nanti kalau kita mengajar, kita nampak lah. Dua wajah dari mana ni? Mana sudut duniawinya, ada sudut syariatnya. Lepas tu, وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. Mereka bertanya kepada engkau apa yang hendak mereka infakkan. Semalam masuk dalam konteks apa? Siapa yang dapat? Siapa yang berhak dapat dulu? Mana kalau kita ada lebihan harta, siapa yang layak dulu? Hak ni, hak mana kita kena infak untuk selain daripada kita ada anak, ada isteri, kan? Mana kita kena infak ni? Bagi isteri kita ke? Bagi anak kita? Tak. Lebihan. Maksud lebihan ni, kalau kita bagi, kita tak jadi meminta-minta pula. Kalau meminta-minta bukan lebihan, itu keperluan dia panggil. Faham tak? Makna kalau kita bagi, kita tak sedekah, minta sedekah pula ke orang lain. Untuk bini kita, untuk anak kita. Kalau minta sedekah pula, bukan lebihan tu. Lebihan ni mana anak kita dapat, isteri kita dapat dah, anak kita dapat dah, tiga. Isteri, anak, hak bertanggung kita. Isteri, anak, hak jaga anak kita kalau ada. Lepas tu lebih. Yang mana kita infakkan? Lebihan. Jadi al-afwa ni bukan makna keampunan, bukan? Kan? Allahumma innaka afuun. Bukan makna tu. Hak ni unik sikit. Bukan makna keampunan. Al-afwa keampunan. Makna lebihan. Lebih daripada infak hak wajib kita sebagai seorang ayah ni. Ada lebih. Lebih apa nama? Hak ni. Hak mana kita nak bagi? Hak lebih. Lebih keperluan nak juga. Lebih pula mana isteri lepas, anak lepas tu ada lagi duit. Kan? Hak ni al-afwa ni, al-afwa. Siapa dia? Nak yang layak dapat kul falil walidain wal aqrabin. Itu yang ayat sebelum, ayat semalam. Atau kata apa? Infak fi sabilillah. Kan? Tadi dalam konteks untuk infak sosial. Mak ayah, kau kerabat, anak yatim itu dia tak, ni infak fi sabilillah. Dalam konteks infak jihad ni, jihad fi sabilillah lain suku. Kadzalika, demikianlah yubayyinullahu lakumul ayat. Allah menjelaskan kepada kamu ayat la'allakum agar kamu tatafakkarun, agar kamu berfikir. Ini ayat ni khusus special. Sebab apa? Dia duduk hujung muka surat, tapi tak habis lagi ayat dia, walaupun ada lama bulat. Makna boleh kita sambung. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Berhenti kat situ. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Biasa kalau kita jadi imam, kita berhenti situlah kepala dia, fid dunya wal akhirah. Tapi kalau kita baca kita boleh berhenti dekat fid dunya wal akhirah. Ayat ni comel. Mana fikir dalam konteks agama, dia bukan fikir akhirat saja. Dunia kena fikir, akhirat kena fikir. Dunia kena fikir untuk keperluan duniawi kita, akhirat kena fikir untuk keperluan akhirat kita. Jadi kita kalau tak mengaji wahyu, kita nampak dunia surah Tuhan belaka lah. Tak. Mana Allah menuntut kita mikir duniawi supaya jangan jadi beban kepada orang lain. Kita ni pula jadi menolong orang lain, mengurangkan bebanan orang lain. Jangan orang beban ke kita. Tuhan tak suka. Kan? Jadi nak fikir juga dunia ni supaya jangan kita jadi beban kepada orang lain, boleh menghilangkan beban orang lain. Islam nak lagu tu. Mana kena fikir kat dunia. La'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Gitu. Nampak comel lah. Bila kita hurai, tak, bukan lagu tu.
Sebab Allah kata dalam Quran ni, dunia kena fikir juga. Dalam konteks apa? Jangan buat orang terbeban kes kita. Jangan. Hak comel ialah orang tak terbeban kes kita. Lepas tu kita mengurangkan bebanan orang lain. Itu comel. Mana Ustaz kata konteks dua wajah kat sini? Tadi nampak dah konteks arak nampak dah. Judi nampak dah haknya. Mana kata dua wajah? Dua wajah ke mana ni? Nampak tak? Siapa nampak? Infak ni dua wajah ke mana infak ni? Dua wajah ke mana? Siapa nampak? Bila kita keluar kila duit, kita nampak keluar. Padahal bukan keluar. Hakikat dia simpan. Lek kita nampak keluar. Hakikat dia bukan keluar, simpan. Lek kita nampak hilang. Hakikat dia ada. Yang hilang ialah hak kita pakai untuk kita. Hak kita simpan untuk kita ni hilang. Hak kita infak tu lah ada. Tapi pada wajah kita, hak keluar tu hilang. Hak kita simpan kita tu ada tak? Tapi sebenarnya hakikat terbalik. Hak yang kita infak tu lah jadi simpan, jadi ada. Hak duk kita yang kita sayang ni lah hilang. Nampak ke? Dua wajah juga, betul tak? Duit kita hilang duit kita. Oh, hilang 10 riyal kita. Jadi salah satu tanda hak kita bagi tu mardud ialah rasa hilang. Dia kena ada rasa simpan. Bila rasa simpan, alamat barang tu memang ada. Bila rasa hilang, hilang sungguh. Menyesal bagi 10 riyal. 5 riyal tak apa. Contoh. Rasa hilang ada sini, Pak. Rasa hilang. Mana ada orang sekompek? Menyesal bagi masuk 100. 50 badai. Mana perasaan kita infak tu macam mana perasaan kita masuk dalam bank duniawi. Serupa. Itu mana rasa simpan. Mana yang masih simpan sungguh? Perasaan kita rasa simpan. Yang masih simpan sungguh? Memang ada sungguh. Lepas tu apa dah? 1, 2, 3. Ni 4. Kan? Kalau hilang sol, kita pun tak ingat ni. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Mereka bertanya kepada engkau tentang anak yatim. Kenapa anak yatim? Anak yatim. Kehilangan bapaknya. Kan? Seorang yang kehilangan ayahnya. Sebagai apa? Sebagai yang menanggung kehidupannya. Asal yatim ni asal dalam daurah dia tahu. Orang yang kehilangan ayah dalam peperangan tu asal. Ayah dia mati peperangan. Jadi untuk agama Allah, lepas tu tinggal anak dia yatim. Lepas tu bila dia untuk akhirat kita, ayah dia korban untuk akhirat kita. Lepas tu kita tak cara dunia dia. Asal dia. Tapi itu cara asas kan. Asal dia lagu tu. Tapi sekarang dia tak kira dah. Anak yatim pada makna syarak sekarang ialah yang mati ayah aja maka dikira anak yatim. Dulu mati biasa dulu asal mati ke perang kan. Tapi lah ni perangan tak ada dah. Mati atas kisah apa pun dikira anak yatim. Buat tajak anak yatim. Mana dia kata anak yatim ni dua wajah. Anak yatim ni kalau kita pelihara molek, dia akan jadi lebih baik daripada orang anak biasa. Mana kalau kita tarbiyah molek, dia jadi lebih baik daripada anak biasa. Tapi kalau kita leka, tak cakna dia, keadaan dia lebih buruk daripada anak biasa. Dia jadi dua keadaan. Kalau masyarakat cakna dia akan jadi baik lebih daripada orang biasa. Sebagaimana berlaku dalam zaman keemasan Islam, banyak ulama-ulama ni datang daripada anak yatim. Ulama-ulama hebat ni seperti As-Sayuti, Imam Syafi'i,
Makna bila molek masyarakat cakna dia, maka jadi lebih baik daripada orang biasa, orang yang berpok. Tapi kalau tak cakna dia, letih negara, letih kita, letih masyarakat. Katakanlah kul islahun, melakukan pembaikan kepada mereka. Pembaikan ini dua. Satu ialah pembaikan yang konteks agama, cakna agama dia. Dua, cakna harta dia. Kalau dia orang kaya, cakna harta dia jangan habis, jangan habis kes zakat. Kan, sebab dia orang kaya kan. Jadi bila orang kaya, dia akan kena keluar zakat. Kalau nisab tu layak untuk zakat, maka akan keluar zakat. Tapi kalau kita ni sebagai yang diamanahkan jaga harta dia ni, kita tak kembangkan ekonomi harta dia ni, kan, kembang dalam konteks apa? Konteks yang tidak berisiko lah. Kan, maknanya jangan membahayakan harta dia. Maknanya memang dia sudut ekonomi, kalau kita masuk dalam ni, harta dia makin berkembang. Itu islah dia panggil. Khairun, lebih baik, adalah baik, kan. Cuma dilema orang yang ada anak yatim ni apa dia? Dilema dia takut termakan harta anak yatim, jadi makan anak yatim pula. Tosin nama kita ni orang yang makan harta anak yatim. Tapi kalau tak bela dia, rasa macam nanya ke dia. Dah bela dia, rasa kita jadi takut kita pula. Contoh dalam apa? Contoh kalau bila takut makan harta dia, kita nak fikir otak kita, kalau nak beli di kedai, kalau nak beli ikan dia, ikan kita. Berah dia, berah kita. Telur dia, telur kita. Sambal dia, sambal kita. Contoh, susah tak? Oh, susah lah betul. Tu kata wa in tukhalituhum, jika kamu menggauli, maknanya kamu campur, maknanya campur dalam konteks kumpulan, campur dalam konteks apa? Makan sekali kan. Fa ikhwanukum, memang sepatutnya gitu, sebab mereka itu adalah saudara kamu. Jadi dibuat anayan, fahum ikhwan, aduhum anayan, fahum ikhwanukum, saudara kamu. Mu kena layan mereka sebagaimana saudara kamu. Maksudnya kepada maksud dia, boleh campur. Kalaulah makanan tu kena lagu tu jenuh, betul tak? Nak beli gula dia, gula kita. Berah dia, berah kita. Ikan dia, ikan kita kan payah. Jadi beli tu campur lah, masak sekali. Kadang-kadang kita bagi lebih kat dia, kadang-kadang lebih dari kita. Salah ke? Tak salah. Sebab Tuhan Allah tak usah menyesal kita. Tidak payah lagu tu. Kalau kata kena lagu tu, nanti kita termakan anak yatim nanti, termakan harta anak yatim. Oh, susah. Lalah tak bela. Betul tak? Tak bela pun satu hal, dilema. Bela pun dilema juga. Jadi Allah maha mengetahui. Jadi boleh ke? Boleh. Sebab kalau tak boleh, susah lik orang jaga. Berah dia, berah kita. Gula dia, gula kita. Susah tak? Senang tak? Betul tak? Kalau lagu tu susah tak? Susah. Tapi bagi orang yang tak ada maklumat, dia takut. Tahu dah tak boleh makan anak yatim. Jadi kita pun duk ada ayat. Kes takut anak yatim ni, biarlah berah dia, kita. Jangan campur. Dengan campur payah ni. Lauk dia, lauk kita. Ha? Taklah. Pelihara. Maknanya dalam konteks kalau kita mampu, kita tanggung keluarga kita. Di masalah kita ni susah satu hal. Kita kena berhenti kerja ke dia. Kan? Kita ada duit sikit untuk lepas kita. Nak jaga, nak keluarga kita untuk dia ni kita tak mampu. Tapi dia ni jenis orang kaya, ada duit. Ambil dia ada sikit untuk keperluan dia. Jadi kadang-kadang kita lebih hilik kita, kadang-kadang lebih hilik dia. Mana gitu tak apa. Dibenarkan, boleh. Sebab susah. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah lebih mengetahui orang yang nak buat rosak dengan orang yang nak baiki. Kita nak baiki.
Dan kalau lagu tu susah kita lah. Walau sya Allah, kalau Allah kehendaki, Allah boleh membebankan kamu. La'anatakum ni membebankan. Boleh? Macam mana? Membebankan kamu. Macam tadi lah. Gulamu, gula dia. Ikanmu. Ikan dia. Saya tulis ni. Ikan Ali. Ini ikan kita. Tu, pisah. Letak air pisah. Oh, jenuh lagu tu. Jadi payah. Tapi kalau tak mengaji barangkali ada orang faham lagu tu. Sebab takut makan anak yatim. Jadi susah lagi kita balik. Innallaha, sesungguhnya Allah itu azizun, maha perkasa. Allah boleh buat lagu tu, boleh buat. Tak boleh. Ikanmu, ikan dia. Berahmu, berhadiah. Berahmu. Tak boleh. Gitu. Tuhan tak buat. Sebab apa? Tuhan Hakim. Maha bijaksana. Kalau Tuhan buat berat, kita pula nanya. Anak yatim nanya juga, siapa nak bela dia? Takut belakang. Dalam konteks isteri, dua wajah juga. Wajah kat mana ni? Kata dia tu kan kafir tu. Lepas kahwin kita didik lah. Nampak tak? Wajah kita ni lepas kita kahwin ni kita tarbiyah lah dia. Nampak tak? Nampak macam mudah lagi kita cari penyakit. Kan? Nampak macam ni, betul dua wajah. Nampak macam bila kahwin ni macam kita tarbiyah dia. Lepas kahwin dia tarbiyah kita. Dua wajah tak? Dua wajah. Sebab itulah lebih baik jangan. Wala tankihu. Dia ada dua, tankihu dengan tunkihu. Tankihu, kamu menikahi. Tunkihu, menikahkan. Tankihu, menikahi. Sama tak? Menikahi dengan menikahkan. Jangan kalau tak sama, kena kita. Kita tak faham. Menikahi dengan menikahkan. Kita ingat menikahi dengan menikahkan serupa je. Kawan tu tahu dah, kita kan, saya menikahi. Kita dah faham menikahi tu menikahkan. Kena kita. Kita dah ingat menikahkan. Kita sebutkan. Kita sebut dah menikahi. Oh, tak faham kita. Kita ingat serupa je menikahi dengan menikahkan. Menikahi, kita nikah. Menikahkan, kita ni menikahkan dia. Juru nikah sama ada kita ni wali, kita menikahkan dia ataupun imam sebagai ganti kita. Oh, kalau tak faham lagu tu, kita lah nanya ni. Wala tankihu, jangan kamu menikahi. Milik lelaki wanita-wanita yang syirik. Sehinggalah mereka beriman. Hatta yu'min. Sebab itulah kalau kita kahwin, comel dia Islam dulu ke atau comel lepas dia nak cinta kita dengan kita baru Islam? Comel mana? Islam dulu baru jemput kita. Kalau lepas jemput kita baru Islam, gagah tak? Bahaya. Jadi makna bahaya. Berlaku dah kan? Wala tankihu al-musyrikati hatta yu'min. Sehinggalah mereka beriman. Mana kena beriman dulu. Lepas tu kita jumpa dia. Jatuh hati. Tak apa. Jangan jatuh hati dulu. Lepas tu ajak dia masuk Islam. Kan? Bimbang-bimbang. Mula-mula memang nak masuk Islam. Kita nak kahwin dia. Lepas tu tiba-tiba lalah niat hajatnya kita nak tarbiyah dia. Lalah dia tarbiyah kita. Kan? Dia mengenai wajah. Nampak zahir macam kita nak tarbiyah dia. Tapi hakikatnya dia tarbiyah kita. Wala amatun, amah yang beriman. Amah wanita tu hamba wanita yang beriman. Wala amatun mu'minatun, hamba wanita yang beriman. Dia hamba yang beriman. Khairun, lebih baik. Asal beriman dah lebih baik dari wanita yang asalnya musyrik.
Walau a'jabatkum, walaupun wanita musyrik itu kecantikan dia menarik hati kamu. Lepas tu yang kedua, wala tunkihu, jangan kamu menikahkan. Tadi menikahi, mana kita ni jadi wali, ataupun kita ni tajuk menikahkan ni, kita ni sebagai wali kepada wanita tu, menikahkan dengan laki yang tak beriman, laki yang syirik. Menikahkan wanita bawah tanggungan kita ni kepada lelaki yang syirik, sehinggalah mereka ni beriman dulu. Bukan kes beriman, kes nak kahwin dengan anak kita. Kan? Beriman dah masuk Islam dah, mu'alaf dah, tiba-tiba jumpa anak kita. Tak apa lah begitu. Sebab apa? Bimbang nanti dia nak kahwin anak kita ni, rupanya niat dia nak bawa anak kita ni masuk Kristian. Lalu buat lari mana-mana, pindah agama balik. Nanya, kes ni kan. Wal abdun, benar-benar hamba yang beriman itu khairun, lebih baik, min musyrikin, dari orang musyrik. Walau a'jabakum, walaupun orang yang musyrik itu menarik hati kamu. Kan? Kenapa dia kata menarik ni kepada wali? Biasa wali yang apa tu? Yang teruja ni nak kahwin ni. Kan? Teruja dengan lelaki nak pergi kahwin dengan anak perempuan dia. Kan? A'jabakum. Dia suruh apa ni biasa? Harta lah biasa. Ulaika, mereka itu, sebab apa? Sebab jumlah takliliyah, sebab mereka itu mengajak kepada ke neraka, mengajak ke neraka. Kan? Lepas kahwin, mereka tarik kita ke neraka, bukan kita tarik dia ke syurga. Wallahu yad'u, padahal Allah ni mengajak ke syurga dan pengampunan. Jadi Allah suruh kahwin orang beriman dah ni, asal iman dah ni, mesti dia akan ikut cara Allah, dan yang menarik kamu ke syurga dan pengampunan. Dia suka bahagian hanya dia suka lah. Dia suka Islam dah, mesti dia tarik ke arah Islam. Hak ni dia bukan suka Islam, suka mu je. Islam tak suka mana, suka mu. Hak ni dia jatuh hati Islam dulu, baru kamu. Kan? Hak ni kan? Hak ni pula dia jatuh ke hati kamu dulu. Islam dak sangat. Dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi, dan dia menjelaskan ayat-ayatnya linnas, kepada manusia, la'allahum, agar mereka yatadakkarun, sedar, agar mereka sedar. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Kul, katakanlah, ia adalah penyakit. Fa'atazilun nisa, maka jauhilah wanita dalam konteks berhubungan fil mahid, selama mereka dalam keadaan haid. Mana jauh ni, jauh dia sudut apa? Dia sudut berhubungan. Wala taqrabuhunna, janganlah kamu mendekati mereka sehinggalah mereka bersih daripada haid, hatta yathur, sehingga mereka bersih daripada syirik, bersih daripada haid, bersih daripada haid. Satu,
Hak satu tak ada syaddah tak? Hak ni tak, hak yang hak satu ni tak ada syaddah. Satu lagi ada syaddah. Dia suruh makna lagu ni. Hak tak ada syaddah. Mana hak ada syaddah lebih kuat daripada hak tak ada syaddah. Hak tak ada syaddah ni makna suci daripada haid. Hak ada syaddah ni suci daripada haid campur dengan mandi. Campur dengan mandi. Bila dia dah suci daripada haid, campur dengan mandi, fa'tuhunna, maka datangilah mereka, maksud campurilah, min haisu, dari tempat yang Allah perintahkan, amarakumullah, dari tempat yang Allah perintahkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, menyukai orang-orang yang membersihkan dalaman dia, itu makna taubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, membersihkan luarannya. Dia bagi taharah kan. Mana satu bersih luaran, satu bersih dalaman. Bersih dalaman dia panggil tawwabin, bersih luaran dia panggil mutatahhirin. Makna suci daripada haid, lepas tu mandi tu dalam konteks mutatahhirin. Taubat at-tawwabin. Nisa'ukum, isteri-isteri kamu itu harsul lakum, ladang bagi kamu. Faktu, maka datangilah ladang kamu itu anna syi'tum. Tapi min haisu amarakumullah, mana tempat yang Allah suruh kan. Lagu mana tak kisah, tapi tempat yang Allah suruh. Wa qaddimu li anfusikum, buatlah untuk diri kamu. Buatlah untuk diri kamu. Makna dalam konteks suami isteri ni pun, makna dia dalam konteks apa? Untuk akhirat kita juga. Tak apa? Anak yang soleh, konteks akhirat juga kan. Wattaqullah, dan yang penting bertakwalah kepada Allah, jaga syariat. Wa'lamu, dan ketahuilah. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum mulaqu, bahasanya kamu ni pasti akan menemuinya. Mana kita dibenarkan menunaikan tuntutan syahwat kita kepada tempat yang halal bagi kita, dalam keadaan kita bersedia untuk akhirat kita. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya, ayat ni gini. Boleh dia kata kalau makan, ada lagu kalau makan kepala ayam nanti, kalau makan kepok ayam nanti, kalau makan kaki ayam nanti. Pernah dengar tak bunyi lagu tu? Mana kepercayaan orang Melayu? Nanti kalau makan kepala nanti jadi lagu ni, makan kaki jadi lagu ni. Contoh anak tak tahu lagu tu lama. Makan kepok lagu ni. Boleh tak kita kecek lagu tu? Tak boleh. Sebab orang Yahudi ada kecek lagu tu. Orang Yahudi dia kata sebenarnya dia mana dalam konteks agama, anda tak nak sebut kan, dalam konteks agama makna kita boleh, makna kita berhubungan dengan isteri kita, dia boleh, makna boleh duduk depan, boleh duduk belakang, tapi tempat yang Allah suruh kan, tempat yang Allah suruh kita faham tak? Depan, belakang, tempat yang Allah suruh.
Tapi Yahudi kata, bila kita kut belakang, walaupun tempat Allah suruh, kita daripada belakang, tapi tempat yang Allah suruh. Yahudi percaya nanti anak juling. Benda nanti anak juling ni dalam asbab ke luar asbab? Luar asbab. Jadi atas makna tu semua khurafat. Sama dengan apa? Sama dengan nanti makan kambing ayam nanti. Mana benda luar asbab ni bukan wahyu sebut, dia sebut. Dia tak boleh benda tu. Luar asbab wahyu saja. Bukan wahyu sebut, dia anda. Tapi kalau doktor kata, dalam konteks contoh, berhubungan dengan orang yang apa? Orang yang dalam keadaan cuti, haid contoh. Ada tak kajian mengatakan bahawa benda ni mudarat? Ada tak? Ada tak? Keluar kajian? Ada? Tak apa, kajian mengatakan. Kan? Dalam agama pun tak boleh. Betul tak? Dalam agama tak boleh berhubungan dengan isteri yang dah ada haid, tak boleh. Lepas tu dalam konteks kajian pun kata lagu tu. Tak apa. Tapi dalam konteks agama boleh, tapi dia kata. Yang tadi dia kata, nanti kalau lagu ni anak mata juling. Kan? Boleh tak boleh? Tak boleh. Jadi bukan hak ni tak boleh. Semua perkara yang melibatkan buat lagu ni, nanti lagu ni, semua benda-benda ni tak boleh. Daripada mana ni? Daripada setan. Banyak lagi Melayu kita ni. Sampai tahap apa? Kalau kita paling sekali alam ni kita nak beranak, mengandung. Anda pernah buat kajian tentang kepercayaan orang asli di Pahang. Orang asli Pahang, orang asli yang tak Islam lagi. Dia ada percaya waktu kalau isteri mengandung tak boleh bunuh binatang, nanti anak cacat. Mana kata kepercayaan orang asli yang tak Islam lagi. Kan? Takkan orang Melayu yang Islam dah Quran duk kat dia ada pahala betul? Tak ada kali. Tak ada kali. Tak ada ke ada? Ada. Orang asli Melayu pun ada. Kita tengok kajian tentang orang asli di Pahang, mana orang asli yang tak Islam lagi, dia ada kepahaman bahawa bila anak, kalau isteri mengandung, suami tak boleh bunuh binatang. Nanti kalau anak tu akan lahir dengan cacat. Kalau kadang kita tak benda-benda lagu ni dia ada lagi sakit baki. Dia akan ada percaya lagu tu. Mana sebelum kita kembali ke rahmatullah, benda tu kena buang, tak boleh dah. Luar asbab wahyu saja. Luar asbab wahyu saja. Kan? Luar asbab wahyu saja. Tak boleh nanti ni wahyu boleh kata. Tak boleh nanti ni wahyu cakap. Lepas tu kita bagi spesifik pula. Nanti anak cacat. Makna bentuk, ibarat bentuk yang spesifik. Buat lagu tu nanti anak cacat. Bila anak cacat, ni kes ni, kes ni. Dia kaitkan pula ni kes potong raya ni. Kenapa tak? Hai malah. Bila kita mengaji baru kita tahu lu asbab wahyu saja. Kalau bukan wahyu, setan. Sebab walladina amanu bil batil. Siapa-siapa yang percaya lu asbab bukan wahyu, batil. Sebab iman benda lu asbab ni. Lu asbab makna dia iman. Lu asbab bila lu asbab nama dia iman. Bila iman ni mesti wahyu saja. Bila campur wahyu yang bukan wahyu, makna iman tu punah. Kan? Bila kita percaya, ada lagi perkara yang wajib percaya selain daripada wahyu. Qala Allah, qala Rasulullah. Makna kita kufur kepada Allah. Lepas tu dalam surah Al-Ankabut ni, walladina amanu bil batil wa kafaru billah. Mana ada dua iman jadi. Patutnya kita kena beriman lu asbab wahyu saja. Jadi dua percaya kita. Rosak pada iman tu. Allah kata ulaika humul khasirun. Mereka tu adalah orang-orang yang rugi.
Nak beritahu, kalau kita ada percaya, lu asbab selain daripada Allah kata, Nabi kata ni, punah mana iman kita ni. Sebab ada yang kita kena percaya juga. Selain daripada wahyu. Punah mana iman. Padahal yang lu asbab ni wahyu je. Kalau dalam asbab, kajian. Kajian mengatakan, tak apa. Kan? Dalam asbab. Lu asbab. Kan? Contoh, ada satu jenis tu herba. Mana kajian mengatakan herba ni dia keluar air kuning contoh. Orang yang jenis bidang ni buat kajian air kuning ni boleh merawat penyakit ni. Dalam asbab ke luar asbab? Dalam asbab. Kajian mengatakan bila masuk mama boleh keluar satu kesimpulan, itu dalam asbab, dibenarkan. Bila tak boleh masuk mama, tak boleh masuk mama, percaya saja. Tu luar asbab. Luar asbab ni mesti qala Allah, qala Rasulullah. Ada orang start dengar pagi-pagi nak sedekah, pagi dulu tak kira apa-apa pun dia kata. Cakap lebih tu. Biarlah aku kalau ingin dapat rezeki beli kesihatan apa. Mana Kalau dia dalam keadaan buat baik ni kan, lepas dia buat baik dia berdoa, itu digalakkan. Cuma dia ada benda ni nanti kita bincang. Dia ada satu tajuk ni. Dia ada satu pahaman yang berlaku pada orang-orang niaga ni kan. Kan dia ada benda-benda yang kadang Islam agak lebih daripada hak sebenar. Nanti kita bincanglah. Kita bincang ayat ni. Saya lagi. Tak apa. Nanti kita simpan. Itu kita dah. Sebab ada isu ni. Ada isu niaga dan isu. Nanti kita urai. Hak ni cerita dia. Kan? Kawan ni guna sumpah kepada Allah. Kan? Untuk sebagai alasan nak buat, tak usah buat benda baik. Kan? Contohlah. Apa tu? Kita ni pernah sumpah. Padahal benda tu tak patut sumpah lagu tu. Tak segi dah masjid tu. Ada pengajian masjid tu. Kita tak boleh. Kalau kita pergi, kita langgar sumpah. Kita dah sumpah tak pergi masjid tu. Nanti kalau lagi, langgar sumpah pula. Contoh. Kan? Pada kita langgar sumpah dengan Allah. Sebenarnya mu tak sayang ngaji. Kan? Wala taj'alu. Janganlah kamu jadikan kan sumpah kamu kepada Allah. Wala taj'alullah. Janganlah kamu jadikan sumpah kamu atas nama Allah ni Urdah ni penghalang. Sumpah janganlah kamu jadikan Allah jadi penghalang dalam sumpah kamu. Maknanya kamu dah tersumpah, buat alasan sumpah dah. Tak boleh, kita sumpah dah. Nanti langgar sumpah pula. Aku bersumpah contohlah. Tak faham, tak sengaja dah. Contoh tak. Dia orang ngajak kaji pula. Tak boleh, kita sumpah dah. Kan, sebab kita tak faham. Kita kata kalau aku tak faham ni, aku semua tu saya ngaji dah. Contohlah. Kan, guna hujah sumpah untuk tak buat benda baik. Antabarru. Untuk buat kebajikan. Biasa ginilah. Jom pergi rumah cikgu Syafi'i. Ada kawan ni balah cikgu Dia kata aku semua sejak dah rumah dia. Jom cikgu Syafi'i jom. Kita sumpah dah. Sumpah dah. Tak saja rumah dia. Nanti langgar sumpah pula. Nampak tak? Watattaqu dan bertakwa. Berkaitan kebajikan, ketakwaan dan perdamaian bainan nas, sesama manusia. Wallahu sami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.